A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan muliakan, tuan pengerusi surau, seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, serta seluruh ahli qaryah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini kita dapat lagi bersua. Sebagaimana janji saya pada sesi yang lepas, saya nak berkongsi lagi dengan tuan-tuan sebuah beberapa ibrah ataupun pelajaran yang kita boleh dapat daripada turunnya wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq. Kita pergi kepada beberapa ayat yang awal lah, yang mana hari itu saya dah ceritakan tentang bagaimana hikmah yang pertama daripada peristiwa penurunan Quran itu untuk dapat hidayah dan taufik. Quran itu adalah hudan linnas, zalikal kitab la raiba fih, tidak ada keraguan, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nak dapat tu, hikmah yang nombor satu sekali adalah Rasulullah ketika sedang bertahnus, berkhulwah, bersunyi-sunyian di Gua Hira. Okey, jadi orang yang nak dapat hidayah, dia perlu perapatkan diri dia dengan Allah, mantapkan perhubungan dia dengan Allah. InsyaAllah dia akan beroleh hidayah dan taufik. Baik, kemudian turunnya wahyu surah Al-Alaq ini, Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, melalui perantara Jibril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Allah Rabbi. Nombor satu sekali Allah berfirman Iqra, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan kamu. Nombor satu sekali ayat ini beritahu pada kita, Allah perintahkan kita untuk banyak membaca. Kerana dengan membacalah jambatan kepada ilmu. Dengan kita banyak baca, maka barulah kita ada ilmu. Sebab itu dalam nuzul Quran, pelajarannya ialah kita kena banyak membaca. Nombor satu sekali Quran. Quran lah yang sangat-sangat perlu kita baca. Dan kita orang ajam ni, orang yang tak Arab ni, kadang-kadang kita tak faham, kena tengok terjemahan, kena tengok ibrah dia, kena tengok tafsiran dia, barulah kita akan dapat apa kita panggil sebagai hudan itu, petunjuk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan membaca. Hari ini kita kadang-kadang kita tengok suasana membaca itu semakin kurang dalam masyarakat kita. Jadi baca itu pula mestilah baca yang bermanfaat. Apa bukti je? Bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Jadi Allah beritahu kita, bukan sahaja suruh baca, jenis pembacaan. Jenis pembacaan itu ialah mestilah di sesuatu yang baik, yang boleh kita mulakan dengan bismillah. Takkan nak baca satu benda yang bukan, nak baca majalah-majalah yang tidak bagus, yang tidak sioman, ataupun kita kata yang tidak, apa orang panggil, tidak membentuk minda yang baik. Itu nak baca bismillahirrahmanirrahim, kan? Baca yang baik-baik. Baik. Khalaqal insana min 'alaq. Allah beritahu kita dicipta daripada sekumpal darah. Jadi siapalah kita? Darah itu sendiri pun kalau kita kata ia adalah satu najis, tapi bukanlah nak kata manusia itu najis, tidak. Tapi kita ni, bayangkanlah, kita ni hanya diciptakan daripada segumpal darah. Iqra, maknanya nak suruh kita tawaduk, rendah diri. Kita ni manusia ni semua sama. Mungkin ada orang yang membezakan kerana dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia ada harta, tapi hakikatnya kita adalah sama. Kita adalah manusia biasa, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu maha mulia. Baca. Lain sekali Allah suruh kita baca. Allazi 'allama bil qalam, yang mana Allah Taala ajar kita dengan qalam, dengan penulisan, dengan pen, dengan pensel.
Sebab tu orang yang betul-betul nak menuntut ilmu, dia bukan tak baca, dia perlu catat. Dia perlu menulis. Mana pula pergi pen saya tadi ada. Perlu mencatat, perlu menulis. Penting itu, penulisan itu. Sebab itu anak-anak kita, Allahumma salli Muhammad, di ulul albab mahat tahfiz sekarang ni, mereka bukan sahaja disuruh untuk membaca, menghafaz, tapi mereka juga perlu menulis semula Al-Quran itu. Untung zaman saya di Darul Quran dulu tak ada dia punya kewajipan untuk menulis itu. Sekarang dah ada, kena tulis 30 juzuk. Untung dia ada satu buku khas untuk tulis. Kerana dengan penulisan itu akan membantu memahatkan dia dalam hati, memudahkan lagi untuk mengingatnya. Jadi kalau kita tengok cerita Piramli, nian insan mata kaji smati lam, kan ingat kisah tu? Bila reporter tu, dia dah biasa menulis. Bila ketua perompak Piramli lah dalam watak tu kan, dia baca, dia kata minta tolong tulis dah kan. Piramli putih, maka kekanda Alibaba, dinda Alibaba sentiasa ingat. Dia boleh ingat sampai bila-bila. Manakala kanda Kasim Baba pula, dia main hafal, dia tak tulis. Lepas dia dapat je dia pun nian insan mata kaji smati lem rampung isi mata kaji rampung isi mata kaji smarti lem. Saya pun dah bertukar-tukar lah, sebab kita pun tak catat, main dengar macam tu saja. Jadi akhirnya kekanda Kasim Baba tak ingat, sebab dia tidak mencatat dan dia tidak menulis. Itu pengajaran daripada kisah Piramli. Jadi dalam ilmu kita mesti allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajar kita apa yang kita tak tahu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, takwalah kamu pada Allah, Allah akan ajar pada kamu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa pada Allah, Allah akan ajar kamu. Senang penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat sendiri pun apabila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan nak cipta Nabi Adam, dia tanya, ya Rabb, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa ya Rabb? Ataj'alu fiha, buat manusia ni, may yufsidu, mereka akan buat kerosakan, wa yasfiku dima, mereka akan bertumpah darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah kata, aku tahu apa benda yang kamu tak tahu. Masya-Allah, tabarakallah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Allah nak membuktikan malaikat ni tak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar Nabi Adam semua nama itu, hajar itu, batu itu, syajarah itu, pokok itu, ma'un itu, air. Dia ajarkan nama-nama, lalu Allah kembali kepada malaikat. Pergi tanya pada malaikat. Summa aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Apa jawab malaikat? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami ni tak ada ilmu, kami ni tak tahu illa ma 'allamtana, melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi manusia ni tuan-tuan, kita tak ada ilmu. Sebab tu kita mengharapkan petunjuk Allah. Inilah dia Quran. Allah nak beritahu Quran inilah Allah Ta'ala nak ajar kita. Sebab tu kalau kita nak mendapat ilmu daripada Allah, kena baca Quran, kena fahami Quran, dan kena mengaji tafsir. Jangan kita tafsir sendiri, merosakkan kita. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya insan itu tagut. Sesungguhnya insan itu tagut. Insan itu tagut, kata Allah. Insan itu melampau. Melampau. Manusia itu kata Allah melampau. Allah kata insan itu la yatra, pasti akan melampau. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Kerana insan itu merasakan diri dia kaya, dia perasan dia kaya. Dia ada duit, dia rasa dia boleh pergi hospital kalau sakit. Dia ada duit, dia rasa dia boleh beli lawyer, boleh beli hakim. Dia ada duit, dia rasa dia boleh menguasai rakyat, boleh menguasai orang bawah dan sebagainya. Dia ada pangkat, ada kuasa dan sebagainya. Oh no. Itu hanya perasaan kamu. Ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya Allahu ghaniyun hamid. Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha kaya. Kita ni miskin, fuqara, masakin. Kita miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia ni kata Allah ar-ra'ahu istaghna.
Oh, apa ubat dia? Ubat dia, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kamu akan balik, kamu akan kembali pada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a, kamu akan kembali kepada Allah. Kita semua akan mati balik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah kita kata sebagai satu peringatan daripada Allah. Hidup kita akan kembali. Berapa umur kita? 60, 70, 80, 90. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Akhirnya kita akan mati kembali. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini walaupun dimulakan dengan Iqra, dengan membaca, dimulakan dengan suruh kita mencatat, qalam, disedarkan bahawa kita ni tak tahu, dan Allah Ta'ala nak suruh kita rasa diri kita ni fakir, diri kita ni miskin, diri kita ni tak ada apa-apa, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu dalam peristiwa nuzul Quran ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan dalam banyak-banyak ayat surah-surah Al-Quran, surah Al-Alaq ini, supaya kita alaq ni sebagai kita ni segumpal darah, kita ni tak ada siapa-siapa. Sebab itu jangan kita sombong, jangan kita jadi macam syaitan yang sombong. Bila Allah Ta'ala perintahkan sujud, fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis aba wastakbara. Kenapa? Dia engkar dan dia takbur. Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Akhirnya keengkaran dia, ketakburan dia membawa dia menjadi kepada seorang makhluk yang kufur dan kafir kepada Allah. Sebab itu inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan dia sebabkan Nabi Adam punya pasal lah dia jadi tersesat, jadi terpesong, dia musuh sangat dengan kita. Allah kata lakum aduwwum, musuh yang sangat clear, sangat jelas. Sebab itu dia janji depan Tuhan, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan jatuhkan semua sekali ke dalam lembah kehinaan, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali di kalangan hamba-hambamu yang mukhlas. Tuan-tuan, puan-puan, sebab itulah orang yang ikhlas dia akan mudah dia jaga diri dia daripada terpelihara daripada tipu daya hasutan jin, iblis dan juga syaitan. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah tadabbur sedikit awal surah Al-Alaq ini sebagai meraihkan sambutan nuzul Quran, sebagai bulan Ramadan ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik dari Allah, tak baik itu silap dan salah kekurangan pada saya. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada permintaan, kita boleh sambung lagi tazkirah-tazkirah kita pada masa-masa yang akan datang. Kita tak sempat nak sentuh berkenaan dengan apakah kaedah pendidikan Jibril, ataupun kita kata hikmah daripada pendidikan Jibril. InsyaAllah itu kita akan tengok pada siri yang akan datang sekiranya ada keperluan. Wallahu'alam. Saya minta ampun maaf jika terkasar bahasa. Ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tuhan, nampakkan kami benda yang benar itu benar dan bantu kami mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tuhan, nampakkan kami benda yang salah itu salah dan bantu kami untuk menjauhinya. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, mudahkan urusan kami, selesaikan masalah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada COVID-19, hentikanlah penularan COVID-19 ini. Ya Allah, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, ya Rahman, rahmatmu, kasih sayangmu, ya Allah, pelihara kami daripada COVID-19, pelihara negara kami dan seluruh umat dunia ini daripada COVID-19. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah kami malam Al-Qadar, anugerahkanlah kami malam Al-Qadar. Ya Allah, ya Rahman, hidupkanlah kami dengan Al-Quran, matikanlah kami dengan Al-Quran, masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran memenuhi hati kami, ahli keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, keluarga kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam. Ya Allah, birahmatika ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya hanan ya manan ya badi'as samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma rzuqna lailatul qadr, Allahumma rzuqna lailatul qadr, Allahumma rzuqna lailatul qadr
Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.